Pengenalan Perkara 10-1 dan 2 Perlembagaan Malaysia menjamin hak kebebasan bersuara dan bercakap tertakluk kepada sekatan tertentu. Terdapat 3 definisi, iaitu bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Bersuara mengeluarkan suara, bercakap, berkata atau berucap, manakala berhimpun berkumpulan secara besar-besaran untuk tujuan tertentu, dan persatuan mempunyai persatuan, ada persatuannya memperbanyakkan aktiviti. Dari segi isu hak kebebasan bersuara, iaitu ada 3R, iaitu race, religion and royal, dan yang seterusnya adalah fitnah dan juga berita palsu. 3R dalam amalan sebuah demokrasi adalah tidak menjadi kesalahan untuk mengkritik dasar kerajaan bagi kepentingan umum dan kemajuan negara. Walau bagaimanapun, hak kebebasan bersuara harus dilakukan dengan cara untuk memberi manfaat kepada semua pihak dan bukannya menyebabkan konflik dan perpecahan. Dari segi fitnah, ia boleh dituturkan, ditulis dan disiarkan dalam talian. Fitnah boleh berlaku apabila seseorang menyebarkan kabar angin atau perkara yang belum pasti kesahihannya tentang individu lain atau organisasi yang menyebabkan kerosakan kepada reputasi atau imej awam mereka. Dan berita palsu, informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan menipu dan manipulasi pembacaan atau pendengar atau yang belum dibuktikan kebenarannya. Maklumat palsu ini sering disebarkan melalui pelbagai saluran termasuk media sosial, laman web dan pelbagai sumber lainnya. Kebebasan bersuara terdiri daripada 4 akta, iaitu Akta Hasutan 1948 dalam kurungan Akta 15 adalah bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara dengan mencegah tindakan-tindakan yang dapat memacu kerusuhan atau ketidakstabilan politik dan sosial. Akta Fitnah 1957 dalam kurungan 286 adalah untuk melindungi reputasi individu dan entiti dari kenyataan yang tidak benar dan rosak, serta memberikan mekanisme hukuman bagi yang dirugikan untuk mendapatkan pemulihan dan papasan. Manakala Akta Rahsia Rasmi 1972 adalah undang-undang Malaysia yang bertujuan untuk melindungi maklumat rasmi kerajaan daripada didedahkan tanpa kebenaran yang sah. Dan Akta Komunikasi Media 1998 dalam kurungan 589 adalah undang-undang di Malaysia yang mengawal seliak aktiviti komunikasi dan multimedia. Contoh kes mengenai kebebasan bersuara dalam My Metro 19 Mei 2023, iaitu seorang lelaki telah dipenjara 3 kali atas kesalahan menghina Yang di-Pertua Agong. Syahrir dituduh mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 3 akta yang sama. Hukuman penjara 5 bulan dan denda 8,000 kepada seorang penceramah bebas atas 2 pertuduhan membuat hantaran jelek terhadap Yang di-Pertua Agong dalam kumpulan WhatsApp 2 tahun lalu. Akta Komunikasi dan Multimedia 1948 Seksyen 233 dalam kurungan 1 dalam kurungan A menyatakan bahawa tuduhan itu dikemukakan, dan Seksyen 233 dalam kurungan 3 akta yang sama menyatakan bahawa tuduhan itu boleh membawa kepada hukuman. Setiap individu yang disabitkan melakukan kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi 50,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 1 tahun atau kedua-duanya. Lelaki hina agama Islam dalam Sinar Harian 21 Mac 2024, hukuman penjara 6 bulan dan denda 15,000 kepada seorang lelaki yang menghina agama Islam melalui aplikasi Facebook. Tertuduh telah disiasat di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tertuduh juga akan dikenakan hukuman penjara 4 bulan tambahan jika mereka gagal membayar. Hukuman penjara 18 bulan revisi kekal dalam Berita Harian 23 Ogos 2017. Penyebaran kandungan halaman 98 laporan pengauditan 1MDB yang merupakan pelanggaran Akta Rahsia Rasmi 1972 kepada Ahli Parlimen Pandan Muhammad Rafizi Ramli. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 8 kurungan 1 kurungan C
Kurungan 4, kesalahan ini membawa hukuman penjara sehingga 7 tahun. Berhimpun. Isu Perhimpunan Aman. Di Malaysia, hak ini dijamin di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang memberi hak kepada semua warga negara untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata, serta perhimpunan aman adalah hak asasi yang diiktiraf di bawah Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat. Akta Perhimpunan Aman 2012-736. Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah satu langkah penting untuk menjamin hak berhimpun secara aman di Malaysia. Walau bagaimanapun, ia juga menetapkan syarat-syarat dan sekatan-sekatan tertentu yang perlu dipatuhi untuk memastikan perhimpunan tidak menjejaskan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Contoh kes Perhimpunan Aman Selamatkan Rakyat, Berita Harian 23 Januari 2024. Penganjur Himpunan Selamatkan Rakyat akan disoal siasat oleh polis kerana gagal mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012 di Istana Negara. Polis tidak menerima sebarang maklumat daripada penganjur perhimpunan. Contoh kes Bersih 1.0 hingga 4.0. Setiap episod Bersih menandahkan keteguhan gerakan untuk reformasi, demokrasi dan pilihan raya di Malaysia. Meskipun berhadapan dengan cabaran dan kontroversi, gerakan ini berupaya menggalakkan kesedaran awam dan tekanan kepada kerajaan untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam sistem pilihan raya negara. 2007 Bersih 1.0, 2011 Bersih 2.0, 2012 Bersih 3.0 dan 2015 Bersih 4.0. Contoh kes seterusnya adalah Himpunan Pertahan Kedaulatan Islam dengan menyuarakan sokongan terhadap nilai-nilai Islam dan isu-isu yang berkaitan dengan kedaulatan agama diadakan di hadapan Pusat Beli Belah Sogoh tidak lengkap. Prosedur itu tidak lengkap sepenuhnya. Ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur undang-undang yang perlu diikuti dalam mengadakan perhimpunan awam di Malaysia. Keselamatan awam dan ketenteraman umum menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan perhimpunan awam. Bernama .com 4 Mei 2019. Cadangan awam. Pindaan undang-undang memastikan undang-undang tersebut tidak disalahgunakan untuk menghadkan hak kebebasan bersuara. Mekanisme permit. Proses ini lebih transparan, mudah diakses dan tidak digunakan sebagai alat untuk menafikan hak bersuara rakyat. Pendidikan kesedaran hak melalui program pendidikan awam dan kempen kesedaran. Seterusnya, mengenai cadangan awam, dari segi pindaan undang-undang, memastikan undang-undang tersebut tidak disalahgunakan untuk menghadkan hak kebebasan bersuara. Mekanisme permit, proses ini lebih transparan, mudah diakses dan tidak digunakan sebagai alat untuk menafikan hak bersuara rakyat. Dari segi pendidikan kesedaran hak melalui program pendidikan awam dan kempen kesedaran. Selanjutnya, berpersatuan. Isu pertubuhan haram bermaksud organisasi atau kelompok yang dianggap oleh pihak berkuasa sebagai berbahaya atau tidak sah atas pelbagai sebab, termasuk ancaman terhadap keselamatan awam, perbuatan jenayah atau pengganasan. Ini dari sudut keamanan negara, kedua, pelanggaran undang-undang, ketiga, keselamatan awam, keempat, penyalahgunaan agama atau ideologi, dan kelima, tindakan pihak berkuasa. Akta Pertubuhan 1966, pertubuhan ini di Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1966 dengan matlamat untuk menggalakkan perpaduan dan kerjasama dalam kalangan masyarakat yang pelbagai di Malaysia. Seterusnya kita akan melihat kepada contoh kes. Contoh kes pertama dipetik daripada Astro Awani bertarikh 10 Oktober 2021 di mana 52 individu ditahan hadir mesyuarat pertubuhan haram. Kesemua didakwa menghadiri mesyuarat pertubuhan haram yang diadakan oleh sebuah pertubuhan yang tidak berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Modus operandi pertubuhan tersebut adalah melibatkan menarik kereta yang mempunyai tunggakan bayaran bank. Tindakan undang-undang di bawah Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966, kesalahan didakwa boleh membawa hukuman penjara 3 tahun atau denda ringgit Malaysia 5,000 atau kedua-dua sekali. Manakala contoh kes kedua dipetik daripada Sinar Harian bertarikh 28 Januari 2022 di mana 8 ditahan hadir Majlis Pertubuhan Haram.
Kesemua individu yang ditahan dilaporkan berusia antara 20 hingga 40 tahun. Mereka ditahan kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pertubuhan trade yang diwartakan sebagai pertubuhan menyalahi undang-undang. Mereka didakwa mempamerkan lambang pertubuhan majlis yang dihadiri. Penyiasatan dilakukan mengikut Seksyen 52(3) Akta Pertubuhan 1966. Manakala contoh kes ketiga dipetik daripada Harian Express bertarikh 15 Ogos 2023, iaitu pertubuhan haram lelaki didenda ringgit Malaysia 2,000. Tertuduh ialah Aslan Sakilan berusia 66 tahun, mengaku bersalah di hadapan Mahkamah Magistrate atas pendakwaan memiliki kad keahlian berlogo dan ikrar Night Ride Keeper 1970 dalam kurungan KRK yang diistilahkan sebagai kumpulan yang diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menghadapi hukuman denda ringgit Malaysia 2,000 atau penjara sebulan sesuai dengan peruntukan undang-undang yang berkaitan. Seterusnya, kita melihat pada cadangan awam. Cadangan awam yang pertama iaitu penegakan undang-undang yang tegas, iaitu Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dan Akta Pencegahan Jenayah POKA dikuatkuasakan dengan tegas. Yang kedua, kerjasama antarabangsa, iaitu memperkuatkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk bertukar maklumat dan berkongsi kepakaran dalam menangani ancaman pertubuhan haram yang lintas sempadan. Secara kesimpulannya, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan dalam konteks perlembagaan Malaysia dijamin oleh Perkara 10, tetapi terdapat sekatan yang telah ditetapkan untuk menjaga keselamatan negara dan ketenteraman awam. Sekatan-sekatan ini termasuk Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia dan Akta Perhimpunan Aman yang memainkan peranan dalam mengawal selia dan mengimbangi kebebasan individu dengan kepentingan umum. Dengan mengambil kira pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antarabangsa dan penggunaan teknologi yang bijak, Malaysia dapat melangkah ke hadapan dalam memastikan kebebasan bersuara yang seimbang dengan kestabilan dan keamanan negara. Walaupun terdapat cabaran dalam pelaksanaan kebebasan bersuara di Malaysia, kerangka perundangan yang ada memberikan landasan yang kukuh untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan negara. Sekian dari kumpulan kami. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih.